Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 4 hari bulan Oktober, anda bersama kami di WHI. Apa khabar semua? Harapnya dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Dan mungkin semalam Syira ada dalam kalangan penonton telah mendapat inspirasi untuk masak petai. Sedap tu. Itu topik yang kami bawakan semalam. Mungkin anda sempat masak, bolehlah kongsikannya di Facebook kami. Apa yang anda sempat masak semalam? Okey, baik Sugi, kami harapkan juga penonton-penonton di luar sana, ibu-ibu yang sedang pun memasak dan sebagainya, semoga urusan anda semua dipermudahkan, insya-Allah. Katanya Sugi ada sesuatu nak dikongsikan sebab hari ini. Tadi saya dalam perjalanan ke Sri Pentas, saya terdengar dalam radio perkongsian di mana hari ini 4 hari bulan Oktober adalah World Animal Day. Wow. Jadi berbagi anda peminat-peminat haiwan yang bukanlah sangat meminati haiwan, harapnya kita boleh meningkatkan lagi kesedaran supaya haiwan-haiwan di sekeliling kita disayangi dan mendapat layanan yang terbaik daripada kita semua. Betul, Sugi. Binatang pun layak untuk kita layan sebaiknya dan jangan dera binatang. Ajar anak-anak untuk sayang binatang. Okey, baik, itu mengenai dunia. Tetapi kita nak berbalik juga kepada negara kita, yang mana kita sedia maklum bahawa sekarang ni jerebu sedang melanda negara. Dan sedikit update tentang jerebu, yang mana Kementerian Pendidikan telah pun mengarahkan sekolah-sekolah dan daerah yang bacaan IPU lebih daripada 200 ditutup serta-merta. Betul tu, Syira. Dan sekiranya bacaan IPU melebihi 100 pula, pihak sekolah terbabit dikehendaki menghentikan segala aktiviti luar bilik darjah, membabitkan semua murid. Dan bagi kita semua, harus kita ambil tahu juga di mana aktiviti keramaian atau sukan di luar bangunan disarankan supaya ditangguhkan. Dan mungkin kan Syira, kalau anak-anak rasa macam gatal-gatal ditekak, ataupun kita sendiri rasa gatal-gatal ataupun hidung berair dan kerap bersin, rasa sukar untuk bernafas, mata terasa pedih ataupun berair, kulit badan terasa gatal-gatal ataupun terasa sakit dada, itu mungkin adalah gejala kesihatan akibat jerebu. Jadi mungkin ibu bapa boleh mengambil langkah untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah. Betul tu, Sugi. Dan untuk penjagaan kesihatan semasa jerebu ini juga, anda boleh banyakkan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Apabila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman. Juga hadkan masa di luar bangunan dan gunakan penutup hidung dan mulut. Elakkan juga dari melakukan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Juga tutup tingkap bagi mengurangkan jerebu masuk ke dalam rumah atau bangunan, dan tambah baik pengudaraan ataupun boleh pakai penapis udara. Dan yang paling penting sekali, kalau rasa diri ada gejala-gejala seperti mana yang Sugi telah sebutkan, jangan lupa untuk dapatkan rawatan. Pergi ke fasiliti kesihatan yang terdekat dengan anda untuk dapatkan rawatan sebaiknya. Ya, betul. Itu dia peringatan daripada kami di WHI kerana kami sangat sayangkan anda semua. Okey, baik Syira, kita kembali ke topik kita pada hari ini. Sayang-sayang kadang-kadang kecewa pun. Bila kita sayang-sayang ke orang, kita boleh kecewa sebab kita letak harapan tinggi. Betul. Jadi apa kata kita saksikan dahulu kompilasi TikTok yang disediakan ini dahulu. Orang yang marah, pada akhirnya dia nak melawan kemarahannya, dia diam. Tapi dia takkan pergi. Orang yang pergi adalah orang yang bukan hanya sekadar marah, tapi dia sudah pun kecewa. Kecewa yang sebanyak-banyaknya akan menyebabkan dia tidak lagi mampu untuk marah, mampu untuk bertengkar dengan kita. Tapi dia akhirnya memilih pergi. Marah tu sudah pun berlalu. Marah tu sudah pun dibenamkan dengan kesabaran yang dia simpan selama ini. Pada akhirnya dia pergi kerana pada akhirnya dia adalah orang yang kecewa. Dia pergi bukan kerana marah, tapi kerana kecewa. Tengok perempuan yang dah hancur hati dia, bukan tengok waktu dia nangis ke marah, tapi tengok waktu dia diam. Dia dah rasa tawar hati dengan semua benda yang jadi dekat sekeliling dia. At this point, orang sekeliling buat apa pun dekat dia, dia tak rasa apa-apa. Sebab hati dia tu dah cukup hancur. Mana mungkin benda yang dah hancur nak dihancurkan lagi. Bukan dia nak salahkan siapa-siapa, tapi dia salahkan diri dia sendiri. Dan perasaan tu yang paling sakit. Dia pun nampak macam lembut, tapi dia tak mudah untuk dipatah-patahkan. Akhirnya dia akan dapat satu kekuatan luar biasa daripada hati dia yang dah hancur tadi. Dan at that point, takkan berpatah balik dah. Benda yang jadi kat sekeliling kita ni, walaupun kita tak tahu full story, apa yang kita nampak dan kita dengar itu adalah untuk pengajaran kita bersama. Benda kalau Allah dah takdirkan untuk jadi, benda tu akan jadi. Dulu punyalah susah nak move on. Tapi sekarang bila dah move on, hidup kau lebih happy sebenarnya tanpa dia.
Cuma time nak move on dulu je lah kan, tersengguh. And bila kau ingat balik kan, kau ingat balik kenapa kau susah move on, mesti kau pun pening kepala apa hal dulu aku susah sangat nak move on dengan dia tu. Ya, antara klip-klip yang ada kaitannya dengan kita punya topik untuk hari ini, iaitu kecewa perlu ada tarikh luput. Nak kecewa normal sebenarnya. Untuk kita manusia ni rasa kecewa bila kita dah mengharapkan sesuatu tapi hampa dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita terus dibuai rasa kecewa pun tak boleh juga, sebab bimbang akan ada kesan-kesan lain seperti tekanan ataupun boleh juga untuk kita kata orang lead kepada bunuh diri dan sebagainya. Betul. Dan rasa kecewa ini adalah normal. Kita manusia ada pelbagai emosi yang kita akan rasa. Tetapi seperti yang Syira katakan, tak payahlah kita kecewa terlalu lama sangat. Harus ada tarikh luputnya. Tapi bukan mudah untuk setiap orang kata melepaskan rasa kekecewaan itu. Dan biasa orang kata gunakan terma move on. Ada orang 5 tahun masih tak move on, 10 tahun tak move on. Lama betul. Lama 20 tahun pun tak move on lagi. Dan bukan sahaja dalam aspek perhubungan yang romantis, tetapi juga mungkin perhubungan antara ibu dan ayah. Mungkin ibu dan ayah itu menaruh harapan terlalu tinggi pada anak dan anak tidak melakukan apa yang dikehendaki. Disebabkan itu ibu dan ayah kecewa sampai tidak bercakap dengan anak-anak mereka. Itu yang kita tak nakkan. Itu kalau hubungan itu mengenai hubungan ibu dan anak, suami dan isteri, pasangan antara kekasih dan kekasih. Boleh juga jadi kita kecewa dengan kita punya kerjaya. Kita nak sesuatu tapi kita tak dapat. Kita rasa macam kita dah buat yang terbaik, tapi tak dapat. Kecewa juga dengan masyarakat sekeliling kita. Kadang-kadang kita ni manusia letak jangkaan yang tinggi, tapi jangkaan tu tak sesuai dengan keadaan kita. Itu semua boleh mendatangkan rasa kecewa, rasa sedih, rasa hampa dalam diri kita. Saya rasalah bila awak cakap tu. Jadi kami nak mengajak anda untuk berkongsi komen-komen anda. Mungkin anda pernah mengalami situasi ini dan bagaimana anda keluar daripada situasi ini, bagaimana anda move on daripada kekecewaan ini. Boleh anda terus ke Facebook ataupun Instagram WHI dan kongsikannya bersama dengan kami. Okey, baik. Kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hana, you kena paksa diri you untuk jadi kuat. Untuk sekali je. Berani untuk jadi sakit. Juga sekali je. I tahu you mampu untuk buat benda tu. Sebab you dah banyak kali lalui semua benda-benda yang sama, berulang. And I think the best for me now, I nak you tulis semua dalam ni. Kat sini. Apa yang you rasa, apa yang you bayangkan, tulis dalam ni. Luahkan semuanya, Ana. Sebanyak mana you nak luahkan, you luahkan. Okay. Your expectation in life. My expectation in life is to forgive and forget and to live a successful life. Yes. Itu yang aku kena buat. Okey, macam ni. Hana sekarang berjanji pada Pak Su dan juga Mak Su bersaksikan Uni yang Hana akan move on. Hana akan cuba hidup tanpa lelaki dan juga suami. Okey, aku orang pertama yang sokong janji kau tu kau jangan main-main. Pak Su, Mak Su dengar ni. Baik, anda masih lagi bersama kami dan topik kita pada hari ini adalah kecewa harus ada tarikh luput. Saya rasa, Syira, biasanya kita kecewa ini disebabkan kita terlalu ada ekspektasi yang tinggi. Kita menaruh harapan pada seseorang ataupun situasi itu sendiri yang membuatkan kita rasa kecewa bila ianya tidak tercapai. Betul, Sudi. Dan itu sebabnya kecewa kena ada tarikh luput. Dan untuk kita sembang-sembang, berborak-borak tentang topik ini, kami bawakan 3 orang di studio. Kami tak kecewa dengan kehadiran mereka, tapi kami
alu-alukan kehadiran mereka ke studio. Saya mulakan dengan kanan sekali Encik Ahmad Fazli Abdul Aziz selaku perundi motivasi. Assalamualaikum, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di tengah-tengahnya adalah Anik Dura iaitu seorang pelakon. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga yang cantik manis sebelah saya adalah Bella Luna juga seorang pelakon. Hai. Lama tak jumpa Bella? Itulah lama gila. Sihat ya? Bila tak last kita betul 3-4 tahun lepas rasanya. Sihat ya? Sihat. Okay, baik. Kita mulakan perbincangan hari ini. Saya nak pilih siapa pilih mana satu? Tak, mungkin saya nak mulakan dahulu dengan Encik Fazli lah ya. Encik Fazli, baik. saya pernah terbaca artikel yang mengatakan yang kekecewaan ini adalah sangat penting dalam hidup seseorang sebab ia akan membantu kita menghargai apa yang kita ada di sekeliling kita. Jadi betul ke rasa kecewa ini sangat penting dalam hidup seseorang? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kecewa adalah satu emosi yang sangat kompleks. Sebab apa? Sebab dia ada dalam tu, kalau bila kita kecewa, kadang-kadang kita rasa marah. Kadang-kadang kita rasa sedih. Tak nangis je. Kan? Kadang-kadang kita rasa malu. Betul. So dia sangat kompleks lah. Tetapi sebenarnya macam yang kita bincang di sebelum live tadi, ia adalah sesuatu yang normal yang perlu kita lalui lah. Dan sebenarnya kekecewaan kecil yang kita lalui ini banyak sebenarnya. Kadang-kadang kita nak beli tiket bas dah habis. Betul. Kecewa tak? Betul. Kecewa lah tu. Simple je. Tetapi kekecewaan yang kecil ini sebenarnya melatih kita. Saya setuju sebab dia akan membentuk satu istilah disebut sebagai emotional resilience, ketahanan emosi. Kan? Kenapa kita bila kekecewaan kecil kita lalu ni kita okey? Sebab kita dah biasa lalu. Kan? Kita dah immune dah. Cuma isunya adalah kepada kekecewaan yang besar. Yang berat kan. So soalan saya adalah kenapa kita kecewa? Okey, baik. Tadi Sugi dan Syira sebut tentang expectation. Okey. Apa yang ada pada ekspektasi ni? Kan kenapa kita mengharapkan, contoh kita nak kerja tu. Kita datang interview. Betul. Bila kita berharap nak dapat kerja tu, mesti ada sebab kenapa kita mengharap kita dapat kerja tu. Sebab apa? Sebab mungkin itu adalah peluang untuk kita ada pendapatan yang stabil. Betul. Dan itulah peluang untuk kita nak selesaikan segala masalah-masalah kewangan kita. Apa lagi? Mana itu dia berkait dengan harapan. Jadi kenapa kita kecewa? Kerana apabila kita tak dapat kerja tu, kita rasa seolah-olah tidak ada lagi peluang untuk selesaikan hutang. Kita rasa kita tidak ada peluang lagi untuk dapatkan pendapatan yang stabil. Sebab apa? Kita meletakkan harapan yang terlalu tinggi kepada benda tu. So, bercakap tentang kecewa, dia berkait dengan harapan. Semakin tinggi harapan, semakin dalam kekecewaan. Saya mula macam tu dulu. Hipotesis dalam kelas sains. Semakin tinggi harapan, semakin dalam. Okey, itu secara mukadimahnya. Kita nak berkenal-kenalan jugalah dengan Anik dan juga Bella. Mungkin kalian berdua pernah lalui episod kekecewaan pastinya. Mungkin boleh kongsikan, saya mulakan dengan Bella. Of course, rasanya kekecewaan tu dengan manusia adalah perkara yang biasa. Kita as manusia semua pernah menghadapi kekecewaan. Tapi bagi saya kekecewaan tu adalah perkara yang baik. Sebab dia akan buat kita muhasabah diri kita, dia akan buat kita macam value balik apa yang kita dah buat kan. So kita bangkit. Ada macam itu. Kalau life ni without kecewa, saya rasa mendata je. Kita mesti ada jatuh bangun, betul? Saya rasa benda tu adalah normal. It's how we overcome it. Life must go on. Betul. Kita kena move on. Betul. So saya rasa kecewa tu tak perlu lama-lama. Memang kita akan rasa sedih sebab kita manusia emosi kan. Tapi kita try bangkitkan diri kita balik. Baik. Dan bagi Anik sendiri, pernah tak ada situasi, bukan sahaja sekarang sewaktu awak dewasa, tetapi sewaktu awak kecil yang sampai hari ni awak, bila awak fikirkan, dah move on, tapi awak rasa, alamak, masa tu saya kecewa lah sebab benda ni berlaku. Bila kecil dulu, ni satu experience saya lah. Kelas saya ada birthday party. Dia orang tak ajak saya. Kenapa? So saya rasa memang kecewa lah, disappointed. Saya faham. Tapi kekecewaan itu dah orang kata register dalam core memory Anik sehingga hari ini dia ingat situasi itu. Dan mungkin Anik boleh kongsikan lagi apa antara situasi membuatkan Anik kecewa? Kalau sekarang inilah dalam bidang yang awak memang awak. ada banyak kekecewaan. Tapi bagi saya kan emosi kecewa ni to add on perkara biasa kan. Semua orang melaluinya. Tak kira you orang tua ke, muda ke, Angelina Jolie ke, semua orang melalui dia. Tapi ada sebab dia kan. Bila kita ada perasaan marah, ada sebab dia. Betul. Bila ada perasaan sedih, ada sebab dia. Kekecewaan ni pun ada sebabnya. Tapi yang tadi luput tu kita perlu tengok konteks lah. Kalau kita pergi
McD nak order nugget, tak ada nugget, janganlah kecewa sehari seminggu. Macam tu lah. Okey, awak minat Angelina Jolie Saya dah minat. Okey, saya suka bila Anik kata tadi kekecewaan ni mesti ada sebabnya dan kita nak kongsikan juga satu daripada komen kita di Facebook daripada Ilham Akmal katanya, saya cuba positif lepas kecewa keguguran. Sometimes saya rasa okey, sometimes tak okey. Saya tak sure adakah anxiety, boleh ke bagi nasihat untuk saya keep on positif. Kita bercakap mengenai kehilangan nyawa, kecewa kerana kita mengharapkan zuriat, tapi zuriat itu bukan rezeki kita. Mungkin ada sedikit nasihat daripada Encik Fazli. Dia sebenarnya bila kita buat, dia macam ni. Bila kita nak move on, dia bukan hanya semata-mata keputusan. Kadang-kadang kita kata, okey, contoh, kita ada sesuatu yang kita sakit hati dengan kawan kita dan sebagainya. Kita kata, okey, saya dah maafkan you, I dah maafkan you. Kan? So, jangan fikir lagi, kita move on lah kan. Soalan saya, adakah kita dapat benar-benar move on? Dia belum tentu. Sebab dia move on ni adalah merupakan satu proses. Bila saya sebut tentang proses, maknanya dia mesti dilalui berkali-kali. Dia bukan satu keputusan, aku dah maafkan kau, aku tak akan ingat lagi. Tak. Sebenarnya antara waktu yang kita akan diuji bila duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang penuh, kenapa aku maafkan dia? Kenapa? So ini adalah antara momen-momen yang sebenarnya akan mengganggu emosi kita kembali. Macam contoh kalau daripada penonton kita kan. Saya yakin bila dia duduk berseorangan, dia akan teringat balik. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa jadi macam ni? Sebab apa dia kecewa? Macam saya sebut tadi, harapannya mungkin terlalu tinggi. So bila harapan terlalu tinggi, kenapa harapan terlalu tinggi? Mungkin sebelum ni tak pernah ada anak. Jadi nak ada anak. Kenapa nak ada anak? Sebab dia rasa mungkin ada anak, dia bahagia, dia suka anak-anak. Kan? So dia meletakkan kebahagiaan itu pada anak-anak. So yang ni mesti ingat kita kena tengok bagaimana cara nak menguruskan emosi itu baliklah. Cuma apa yang saya nak beritahu di sini adalah dia adalah satu proses. Maka dia perlukan support system. Dia perlukan support system. Nak move on ni sebenarnya macam saya sebut tadi, semakin tinggi semakin dalam. So nak mengubati, kalau macam contoh lubang yang makin dalam, kalau kita nak tutup, dia tak boleh dengan sebaldi pasir saja. Dia perlu ditutup berkali-kali. Mungkin pasir itu satu baldi, tetapi dia mesti diulang berkali-kali sehinggalah dia benar-benar pulihlah. Sebenarnya dia benar-benar pulih. So itu akan ambil masa. Sebab itu penting antara cara kita nak pulihkan diri bila kita nak move on ni, salah satu, beri diri masa. Beri diri masa. Sebab masa ni akan, saya selalu sebut macam ni, masa ni tidak pernah menyelesaikan masalah. Tetapi masa ni akan memberi kita ruang untuk kita bertenang dan kita lebih rasional. And then baru kita boleh cari solusinya. Saya rasa juga berbalik kepada apa yang Anik katakan tadi, kita lihat konteks itu sendiri sebelum kita nak dapatkan tarik luput itu. Sebab kita mungkin orang di sekeliling, tak apa, rezeki akan datang lagi. Macam tapi orang yang mengalaminya mungkin... Saya rasa kita tak boleh terlalu... Ini saya rasa saya kena beritahu kepada masyarakat. Jangan kita anggap apa kekecewaan yang dialami oleh orang lain sebagai satu benda yang remeh. Sebab mungkin kita rasa remeh pada kita, tapi belum tentu remeh untuk dia. Betul. Contoh, hilang kerja. Ataupun tak dapat kerja interview kan. Kita rasa remeh sebab tak apalah, ada kerja lain. Kita boleh sebut macam tu sebab kita tengah rasional. Rasional emosi dia berkeadaan songsang. Betul. Kita tengah rasional, kita boleh sebut macam tu. Tetapi dia yang sedang melalui, rasionalnya rendah, emosinya tinggi. Betul. Kan? Jadi bila kita sebut, kita tak membantu dia untuk jadi lebih rasional, tetapi kadang-kadang kita bila sebut, alah tak payah fikir sangat. Sebenarnya kita mungkin memberi tekanan pada dia supaya dia rasa, salahkah aku rasa kecewa? Seolah-olahnya begitulah. Dan saya rasa ini juga berkait untuk budak-budak zaman kini, bukan sahaja untuk dewasa. Sebab kadang-kadang budak-budak mungkin mengalami kekecewaan di sekolah. Dan kita sebagai dewasa, kita rasa benda ni remeh je, tak payah sedih, tak payah kecewa. Tetapi kita tak tahu apa yang sedang terlintas. Dan itu yang mungkin dalam situasi di mana pelajar itu stres dengan pelajaran ataupun kena buli di sekolah, mengambil keputusan yang tidak harus sepatutnya mereka ambil. Baik, kita nak tanya Bella. Bella, seperti yang saya katakan tadi, senang untuk kita mengatakan yang jangan sedih, better things will come your way. Dan tadi Bella kata Bella jenis yang akan move on, life has to go on. Bagaimana Bella mengambil langkah untuk move on itu? Okay. Actually, it's not easy macam yang Encik Fazli cakap tadi, dia perlukan time. Time will heal for me lah. Of course, bila duduk seorang tu kita akan teringat momen-momen ke apa kan, or rejection tu kan. But for me, saya try dekatkan diri saya dengan, of course, our pencipta, Tuhan. Dan saya surroundkan myself with my friends, my good friends, my family. So saya rasa benda tu banyak membantu. Saya banyak keluar sebab saya tak suka duduk bersendirian. Bila saya bersendirian, saya tahu saya akan terfikir malam ke apa kan, before kita tidur kan. So saya banyak muhasabah diri. Saya fikir balik, okey, mungkin apa yang saya buat selama ni salah ke apa. Saya banyak fikir balik lah, bukan perkara yang
bagi positif balik kat saya. Okey, tapi Bella kalau kecewa selalu luahkan ataupun luahkan kepada yang terdekat ataupun selalu pendam je? Okey, saya bukan seorang yang pendam sebab saya tahu kalau pendam dia akan makan diri saya. Okay. Saya tak suka benda tu. Saya tak suka rasa tu. So saya suka meluahkan kepada, of course, my mom. Saya rapat dengan my mom kan, dengan my dad juga sometimes. So best friend saya macam itulah. Saya meluahkan tapi tak adalah 100%. Kita keep it to ourselves juga kan. Adalah filter dia. But of course lah rasa relief bila kita meluahkan. Bagi saya kalau kita kecewa ni jangan just simpan. Jangan pendam. Sebab pendam ni slowly macam silent killer. Bagi makan saya. Diri kita, betul, makan diri. So saya meluahkanlah. Itu make me feel better dan keluar. Ada orang suka journaling. Sebab dia tidak boleh meluahkan pada orang. Anik suka journaling? So, I usually journaling lah. Yeah. Bila-bila I rasa perasaan yang kuat, for me it's easier to tuliskan. So, kadang-kadang bercakap tu susah sikit bagi saya. So, saya tulis ataupun type. Okey, baik. Okey, baik. Itu cerita Anik dan juga Bella. Yang meluahkan adalah wanita, yang menulis adalah lelaki. Kepada Encik Fazli, apa agaknya perbezaan kecewa lelaki dengan kecewa wanita? Tapi sebelum tu kita nak dengar apa kata rakan-rakan kita di luar sana. Pada saya perlu sebab ianya akan memakan diri kita sendiri sebab saya pun pernah kecewa. So tarikh luput tu bergantung kepada individu tersebutlah. Kalau boleh jangan berlama-lama sangat dan kalau boleh jangan terlampau sekejap sangat sebab bila kita sekejap sangat untuk move on tu kadang-kadang kita bukan move on tapi kita lebih kepada nak balas dendam gitu. So perlu ada tempoh. Saya satu cara untuk keluar daripada kecewa ni kita kena fikir yang kita ada hari esok. So hari esok tu adalah peluang untuk kita ubah apa yang jadi yang lepas. So bagi saya kecewa tu hanya adalah sekadar kecewa untuk hari yang semalam. So hari esok kita kena move on lah. Kecewa sangat perlu ada tarikh luputnya dan lagi cepat kita dapat overcome kecewa itu lagi bagus sebab minda kita ni sangat dipengaruhi dengan apa yang kita inputkan padanya. Dia tak judge, dia tak menghakimi apa yang kita tanam di dalam minda kita, dia hanya akan bercambah menjadi apa yang kita tanam. Jadi jangan tanamkan kecewa lama-lama. Kecewa perlu tapi cepat-cepat move on, cepat-cepat bergerak ke arah positif. Baik, itu dia kata-kata dari rakan-rakan kita di luar sana. Ramai yang nasihatkan untuk terus positif. Tapi tadi kita ada tanya juga dengan Bella dan juga Anik cara mereka meluahkan rasa kecewa. Segi kalau kita lihat perempuan ni lebih mudah untuk meluahkan. Kita lagi rasa lega kalau kita bercakap dengan orang sekeliling. Yang lelaki meluahkan mungkin tak pandai nak meluahkan sebab perempuan ini lebih banyak emosinya mungkin. Encik Fazli, ada beza ke antara kecewa seorang lelaki dengan kecewa seorang wanita ni? Dia secara umumnya adalah. Orang perempuan ni lebih ekspresif lah kan. Kadang-kadang contohnya suami isteri kan, kadang-kadang orang isteri nak meluah je. Tapi suami pula ni dia jenis macam lelaki ni, kita memang ada karakter sebagai penyelesai kepada masalah. Bila isteri bagi tahu masalah, kita akan rasa macam aku mesti selesaikan. Kita kadang-kadang bila isteri mengadu kan, bang saya serabut betul lah dengan bos ni, kerjaan yang bagi kat saya apa semua kan. Kita penyelesai masalah, kita cakap apa? Awak berhentilah kerja, saya boleh tanggung awak. Sedangkan dia bagi tahu bukan sebab nak berhenti kerja. Kan? Sebab tu kadang-kadang orang perempuan saya kata macam ni, sebut kat suami, abang saya nak berdengar je, abang tak bagi cakap solusi pun. Saya nak bagi tahu je. Tolong dengar. Okey. Yang kedua, lelaki memang kurang ekspresif. Kenapa? Saya rasa mungkin sebab juga budaya di Malaysia lah. Budaya di Malaysia ataupun, tapi saya rasa ini isu global juga. Sebab lelaki ni, sebab karakter dia adalah pemimpin. Karakter semula jadi. Sebab ada banyak kajian yang saya boleh tunjukkan tentang bagaimana dia bersifat protektif. Lelaki ni berbanding dengan perempuan. Bila keadaan-keadaan tertentu kan. Kalau kita tengok anak-anak kecil kan. Saya ingat lagi anak saya. Seorang masa tu umur 4 tahun. Seorang lagi masa tu umur 2 tahun. Lebih kan. Dia menangis. Yang abang dia datang peluk, tolong pujuk. Saya tengah semayang masa tu, habis tak khusyuk semayang aku. Tapi nak ceritanya sifat protektif lah. Jadi ramai orang mengaitkan lelaki bila dengan emosi dia menggambarkan kelemahan. Kan? Betul. Contohlah, Anik kalau sanggup tak menangis depan orang berlakon kan? Kadang-kadang budak kecil bila yang budak kecil lelaki menangis, biasa orang di sekeliling kata, kenapa? Why you crying like a girl? Kenapa awak menangis macam perempuan? Padahal emosi itu manusia boleh rasai kan? Air mata ni adalah merupakan salah satu mekanisme kita mengurus emosi.
Sebab tu kalau kita terlalu sedih, kita menangis. Terlalu gembira pun kita menangis. Betul. Sebab intensiti dia tinggi. Saya ada satu kes, satu video kan. Budak ni bergaduh dengan cikgu. Dia marah dan dia mengamuk ni. Tetapi dalam keadaan dia mengamuk, dia jerit, dia maki cikgu, dia menangis. Dalam keadaan itu. So sebab itu pada saya, bila kita cerita tentang pengurusan emosi ni, lelaki ni sebenarnya dia kurang ekspresif because of dia takut persepsi orang. Nampak lemah, nampak tak kuat. And then, sebab tu kalau kita tengok dalam rumah tangga pun, kalau nak cakap kan, abang sebutlah I love you sikit. Dia nak sebut tu bukan senang. Dia nak kontrol macho. Susah. Sebab bila dia in touch dalam emosi dia duduk dalam emosi dia akan rasa macam dia lemah. Sedangkan sebab tu pada saya lelaki yang senang menangis, jangan anggap menangis sebagai satu kelemahan. Tak. Lelaki yang boleh menangis adalah satu kekuatan. Sebab apa? Dia aware, full awareness dengan dia punya emosi. Dan saya nak tanya daripada Anik sendiri, daripada apa yang Cik Fazli kongsikan. Pernah tak Anik dalam situasi di mana kalau awak meluahkan perasaan, bukan dalam kerjaya awak ya, sebagai individu, Anik ni, kalau sedih ataupun marah, awak menangis, luahkan perasaan, orang kata, awak chill lah bro, kenapa macam ni bro? Pernah, memanglah banyak kali. Tapi Anik sendiri, adakah awak seorang yang sering meluahkan perasaan dengan mengeluarkan air mata ataupun menunjukkan perasaan ini? Saya selalu, untuk regulate emotion saya tengok cerita yang sedih atau muzik yang sedih supaya cepat menangis lah. Kalau air tak guna tu susah nak keluarkan perasaan tu. Okey, baik. Bella, kita wanita ni, kita dan air mata berpisah tiada. Tadi saya tahu jawapannya mungkin begitu. Tapi Bella, kita nak tanya juga, dalam menghadapi episod kekecewaan, pernah tak rasa putus asa, rasa dah failure, rasa gagal? Pernah. Apa Bella buat masa tu? Of course, benda tu it's not easy. Cry is the first option. So kita perempuan not the last option. Not the last option. Kita menangis dulu sebab emosi kan, perempuan kan. So kita akan menangis dulu dan baru kita fikir. And then baru I akan calm down myself, fikir macam ni, macam tu. So bagi I, putus asa tu pernah rasa putus asa. Rasa fed up. Rasa macam tak nak lagi. And then rasa macam diri ni macam tak worth it, macam tu. But then at the end of the day, I fikir balik, why should I feel that way? I think there is goodness in that. I nampak kebaikan dalam itu juga. So I banyak positifkan diri I. Walaupun kita tengah emosi, sometimes kita banyak fikir ke arah negatif, betul kan? So saya banyak positifkan diri saya. It's okay, maybe it's not now, maybe it's later, kan? So I banyak fikir positif je lah. Baik. Dan mungkin Syira nak bacakan komen daripada Facebook. Saya ada banyak komen di sini. Ada banyak komen di sini. Kasih saya loadingkan satu persatu. Saya baca. Saya dah jumpa. Awak nak baca dulu. Daripada Hafizah Zafira Muhammad Ali katanya, saya pernah kecewa yang teramat dengan ex-boyfriend masa-masa redha lah sebab nak kahwin tak ada duit. Last ambil keputusan putus and move on. Tak sampai beberapa bulan dia ajak kahwin, jadilah suami sekarang ni. Alhamdulillah. Okey, ini daripada Amin Nuruddin. Salam sejahtera. Setiap dari kita diuji dengan pelbagai situasi kekecewaan hidup, tapi apa yang penting tidak terus terbawa-bawa, sebaliknya bounce back dan move on positive way, buat apa yang menenangkan hati kita semula. Baik, Encik Fazli, tadi kita dah bercakap yang berkongsi, Encik Fazli dah berkongsi yang kekecewaan ini penting membuatkan kita lebih resilient, betul? Ya, betul. Dari sudut seorang yang mudah rasa kecewa, bagaimana, bukan saya mewakili mereka yang mudah rasa kecewa. Lain orang ada lain cara mengeruskan emosi mereka, coping mechanism yang berbeza, situasi yang berbeza. Tapi bagaimana secara amnya boleh kita mengambil langkah untuk menguruskan emosi kita dengan lebih baik supaya kita tidak mudah kecewa? Saya setuju bila Bella sebut tadi kan, yang crying is a first option kan. Sebenarnya bukan option, itu memang semula jadilah kan. Semula jadinya, betul. Dan sebab apa? Sebab sebelum kita pergi kepada mekanisme lain, cara coping skill yang lain, dia memang paling penting emosi dulu. Sebab emosi yang menyebabkan kita hilang rasional. So bila kita hilang rasional, kita akan buat tindakan-tindakan yang tak sepatutnya, buat kerja bodoh dan sebagainya kan, because of emosi. Jadi paling penting dalam apa jua keadaan, kalau paling kecewa, urus emosi dulu. Macam mana? Contoh Encik Fazli, maaf saya mencelah. Contoh, ini dah kecewa membuatkan kita rasa marah. Bila kita marah, kita rasa nak bertumbuk dan sebagainya. Jadi dalam situasi ini apa yang seorang harus Kalau lakukan? contoh marah. Marah ni adalah emosi yang membawa kepada tenaga yang banyak. Kan? So kalau perlu bersukan, pergi bersukan dulu. Sebab dia kena alihkan tenaga tu. Dia isunya tentang bila dia tak boleh alih tenaga. Physical lah. Physically. So dia rasa macam nak kena buat sesuatu. Sebab tu kalau contoh orang terlalu marah, dia sepak barang. Dia baling barang because apa? Energy tu.
So dia kena alihkan energi itu kepada sesuatu yang lain lah. Sebab tu kalau saya bagi contoh, kalau ada orang perempuan dia nak marah kat suami, dia buat apa? Dia basuh dapur. Satu dapur dia boleh basuh. Pom dapur tu boleh kilat cici tu. Maknanya kalau suami balik, ya Allah berkilatnya dapur. Tahulah tu dia marah kat kita tu. Dengarlah bunyi kuali maksudnya kalau dia tengah masak tu. Okey, urus emosi. So mana dia kena luahkan dulu lah. Luah dia pelbagai bentuk. Tetapi kalau tanya saya, the best cara meluah ni sebenarnya adalah bercerita. Bercerita. Sama ada journaling ataupun bercerita pada orang. Sebab apa? Itu dia akan lebih jelas tentang keadaan dia. Itu satulah. Yang kedua, kita kena akui yang kita rasa kecewa. Acknowledge. Our emosi ni kita kena acknowledge. Saya kecewa, saya akui saya kecewa. Saya down. Saya kecewa. Sebab ada orang dia tak mengaku. Kan? Dia tak mengaku. Jadi bila dia tak mengaku, dia tak boleh manage emosi tu. Yang ketiga adalah kita nak rationalize lah. Soalan saya macam mana nak rationalize? Tanya soalan. Kan? Kenapa aku kecewa? Oh, kecewa sebab ini harapan. Mungkin dia lah lelaki yang terakhir yang aku jumpa yang paling sesuai sebagai suami kan. Tapi tanya balik, betul ke? Ada tak kelemahan-kelemahan yang kita jumpa? Kan? Ada tak perkara yang boleh kita bersyukur bila kita break off? Nampak tak? Sebenarnya bila kita tanya soalan, dia akan merendahkan emosi, menaikkan rasional. Kan? Sebab tu tadi kan Bella tanya soalan kan? Tanya pada dia, apa soalan Bella tanya dia? Adakah, contohlah, adakah ini satu-satunya cara yang terakhir untuk kita selesaikan masalah ni? Ada tak cara lain? So bila kita tanya, dia akan lebih rasional lah. Itu dari segi kognitif. Dia banyak lagi benda lah, emosi, kognitif dan spiritual. Dari segi kognitif lagi, apa yang boleh kita buat adalah kita senaraikan kelebihan bila tak dapat. Contoh, kalau tak dapat kerja tu, senaraikan kelebihan bila tak dapat. Oh, tempat ni jauh. Jangan senaraikan kelebihan dapat. Senaraikan kelebihan tak dapat. Senaraikan kelebihan dapat, makin kecewa lah. Kan? Ataupun senaraikan kelebihan kena berpisah. Sebab kadang-kadang bila kita, contohlah dalam hubungan kan, kita nampak kenapa kita percaya dia adalah yang terbaik untuk kita. Sebab ada ciri-ciri yang kita nak tu ada pada dia. Tapi adakah bila dia ada ciri-ciri yang baik, adakah dia tidak ada ciri-ciri yang tak baik? Sebenarnya ciri-ciri tak baik itu ada, cuma kita tak perasan ataupun kita abaikan. Sehinggalah bila break off, baru kita besarkan tak baik, baru kita nampak. Kecilkan yang baik, besarkan yang tak baik, supaya kita rasa bersyukur berpisah. Okey, baik Encik. Okey, baik Encik. Encik Fazli, kalau boleh saya selitkan satu lagi soalan ringkas. Kekecewaan berlahir daripada kita punya pengharapan. Tadi salah ke kita ni berharap sebenarnya Encik Fazli? Ke sebenarnya kena rasional di mana kita berdiri? Berharap tak salah, tetapi pastikan dia berpijak pada realiti. Sebab apa? Kita berharap, pasti ada kebaikan yang kita nak daripada harapan. Bila kita berharap. Tapi kenapa saya kata berpijak pada realiti? Dia kena tengok tentang faktor-faktor yang realiti lah. Contoh kan, saya berharap nak jadi Perdana Menteri. Rasa macam tak berpijak realiti je kan tengok kan. Sebab dengan kerjaya sekarang saya tak bercebur dalam bidang politik, maka mustahil. Jadi buat apa berharap sesuatu yang tak pasti? Sebab itu harapan ini juga mesti berpijak pada realiti. Tetapi tidak salah untuk berharap, cuma pastikan dia ada mekanisme untuk capai harapan lah. Sebab kadang-kadang bila kita kecewa ni berkait dengan harapan, cuma saya kadang saya nak sentuh mungkin ada sedikit isu-isu yang ada orang kecewa terlalu dalam. Kenapa? Kadang-kadang berkait dengan childhood. Childhood dulu kan, kekecewaan lama. Kadang-kadang dia berkait dengan self-esteem. Kadang-kadang bukan, contoh, break off. Break off ni kadang-kadang bukan disebabkan oleh kita kecewa tu sebab lelaki tu. Tetapi sebab mungkin kita rasa kita ni tak ada nilai ke? Tak laku ke? Kita ni tak ada orang nak langsung ke? Kan? Itulah, wallahualam. Kadang-kadang ada yang kecewa sampai lahirlah seorang penulis ataupun yang tulis puisi-puisi. Saya suka baca puisi-puisi di Instagram dan sebagainya. Dan ada orang kadang-kadang dia meluahkan perasaan di social media. Itu cara mereka. Tidak mengaibkan siapa-siapa, tapi sekadar berkongsi pengalaman mereka. Tidak salurkan melalui kreativiti kan. Betul. Okey, baik, kita nak kongsikan satu lagi daripada Nayana Ina katanya. Dari saya, kematian anak semasa melahirkan Februari lepas, saya redha dan move on. Cuma saya dibelenggu teringat situasi dalam labor kerana berlaku sesuatu yang tidak dapat dilupakan. Tapi terima kasih kepada suami kerana sentiasa support dan dengar semua luahan saya. Alhamdulillah, lepas tu saya lega. Ya, betul. Dan mungkin ini juga boleh kita mengambil sebagai contoh. Sebab kadang-kadang kita, saya rasa kita manusia,
kita terlalu orang kata mengharap dan tak, we're too hard on ourselves. Terlalu kejam pada diri kita sendiri. Dan saya rasa kita harus memberi kelonggaran. Kalau sekiranya sesuatu yang kita harapkan tidak berlaku, tidak mengapa, sebab ada lagi hari-hari seterusnya. Kita nak positif tu tak bolehlah pergi hari-hari awak kena positif, awak kena positif, awak kena positif, sebab memang akan berlaku sesuatu yang negatif kan. Itu adalah hidup, lumrah hidup. Dia kena ada keseimbangan. Be kind to ourselves lah. Betul. Baik. Dan di penghujung ini mungkin Bella dan Anik ada apa-apa nak berikan message kepada penonton yang mungkin sekarang tengah kecewa, down dalam situasi yang mereka hadapi? Bella, silakan. Saya dulu, ladies first. Of course, kecewa tu perkara yang normal dalam hidup. Tanpa kecewa, kita tak boleh nak orang kata bangkit untuk diri kita. So, jangan kecewa lama-lama. Life still goes on and move on. Alright? Okay. Anik, sedikit? Perasaan kecewa ni sementara. So, keep moving forward, be kind to yourself and insyaAllah you'll be okay. Okay, baik, dan sedikit daripada Encik Fazli. Salah satu tanda kita move on ni adalah dia macam ni. Adakah bila kita move on, tandanya kita langsung tidak ingat tentang apa yang berlaku yang mengecewakan kita? Tak, kita tetap akan ingat. Sebab perkara yang paling mengecewakan kita, perkara yang paling memberi kesan pada emosi, itulah yang paling kita ingat. Kan? Maknanya contoh, pengalaman paling tak dapat dilupakan, pengalaman paling menyakitkan hati, itu yang kita akan ingat. Tetap tak akan dapat lupa. Cuma isunya, adakah kita masih sakit bila kita mengenangkan? So, kalau kesakitan itu semakin berkurang, itu tandanya kita semakin move on. Kenang dulu boyfriend dulu. Ya Allah. Nasib baiklah tak kahwin dengan dia kan. Contoh. Kan? Dia boleh tersenyum, maknanya kita sudah move on lah. Masih ingat, tapi sudah move on. Satu. Yang kedua adalah bila kita sebut tentang move on, paling penting kita kena minta doa dengan Allah. Tak boleh kita lari sebab kita manusia lemah. Sebab ada perkara-perkara yang kita kena bergantung secara spiritual dengan Allah. Ada satu kuasa lain akan menyembuhkan kita lah. Yakin dengannya itu insya-Allah. Semoga Allah berikan kesembuhan. Baik. Baik, Encik Fazli, Anik dan juga Bella, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Kecewa kena ada tarikh luput. Buat ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana yang mungkin letakkan sedikit harapan kepada anak-anak dan mereka tak dapat capai, tapi jangan risau, jangan kecewa dengan mereka. Kita maafkan, kita lalui hari-hari kita dengan positif. Mungkin tak hari ini, ada hari esok. Bak kata Sugi, kita hidup mesti diteruskan dan be kind to yourself. Ya, betul. Orang. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita dan juga anda di rumah, jangan ke mana-mana. Bella dan Anik akan terus bersama dengan kita selepas ini. Untuk apa? Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik Syira, bercakap mengenai kecewa ni kan. Ada orang cara mereka menenangkan diri dan fikiran mereka lain tahu. Ada yang suka bersukan, ada yang suka menulis, ada yang memasak, buat painting dan sebagainya. Journaling. Ada yang mungkin pergi ke spa, ada yang pergi facial ataupun urutan badan nak relax sikit. Awak kecewa sedih-sedih ni kalau dapat orang urut, kepala kita dapat orang urut, kita punya bahu. Okey, saya urut. Dekat tolong. Okey, sambil-sambil saya urut bahu Syira ni, apa kata anda saksikan paparan yang dikongsikan oleh wartawan kami. Jom kita tengok kepala sikit. Oh, kepala? Tak apa, kita duduk. Duduk. Menawarkan pelbagai rawatan dengan berkonsepkan gabungan Nusantara antara tradisional Melayu dan Bali, Kayu Manis Spa yang terletak di Denai Alam Selangor ini mula beroperasi sejak dari 10 tahun yang lalu. Menggunakan ilmu dan kemahiran perbidanan yang diwarisi turun-temurun, pengasasnya, Rosmah Ibrahim, 46 tahun berkata, idea untuk mengusahakan perniagaan spa ini tercetus apabila dirinya amat meminati spa dan rawatan tradisional yang sering dikunjungi sewaktu zaman mudanya. Sebelum Kak Rosmah buka spa ni, Kak Rosmah memang bekerja. Bila baik kerja, kita akan seletih kan. Jadi Kak Rosmah sering berkunjung ke spa-spa lah di sekitar Lembah Kelang ni, Kuala Lumpur. Maupun kalau Kak Rosmah bercuti di luar pun, Kak Rosmah akan cari spa. Bagi Kak Rosmah, bila kita urut, kita akan semacam satu kelainan. So esok kita nak kerja kan, hari ni kita urut, esok macam ada satu energi yang luar biasa. Daripada situ Kak Rosmah rasa macam perlu buka spa. Kan selalu berkunjung ke spa orang kan, why not kita tolong juga orang lain daripada pengalaman Kak Rosmah pergi ke spa-spa lain, urutan, dan alhamdulillah juga
berkat gifted daripada Allah juga. Kak Usmah memang kalau ikutkan memang ada background daripada inilah perbidanan, ibu pun boleh mengurut. Dekorasi suasana yang begitu mendamaikan menghidupkan lagi konsep spa bagi keselesaan pengunjung. Pemilihan bahan-bahan yang digunakan dalam setiap rawatan adalah berunsurkan semula jadi seperti ekstrak tumbuh-tumbuhan. Boleh kata 100% kita guna rawatan bahan-bahan semula jadilah. Signature dia memang dibuat sendiri, kita homemade bahan kita dan tiada barang-barang yang melibatkan bahan kimia dan tak memberi kesan yang negatif kepada tubuh badan dan membahayakanlah. Kecantikan luaran perlulah seiring dengan kecantikan dalaman. Menurutnya lagi, penjagaan kesihatan serta kecantikan diri perlu dititik beratkan oleh semua wanita, tidak kira peringkat umur. Jaga badan, kalau pernah dengar kata orang tua, badan nak pakai lama kan. Sebenarnya walaupun orang tua tu dia bagi peringatan macam badan nak pakai lama, macam kita rasa macam kenapa pula badan nak pakai lama. Sebenarnya benda tu bila Kak Usmah merawat sendiri customer yang umur 40, 50, dia dah rasa macam sakit saraf. Kesan dia bukan sekarang, bukan umur 20-an, bukan lepas bersalin. Kita kan bersalin kan merata-rata berjalan tak jaga pantang kan. Tapi kesan dia you akan lihat bila you dah berumur 40 ke atas. So pesan Kak Usmah, jaga diri kan, selain pada berurut, amalkan urutan, selain itu jaga juga pemakanan dan juga lifestyle lah, bersenam dan sebagainya. Dari tadi saya minta kat kepala tak dapat-dapat. Oh, tak apa kat sini. Tapi sambil-sambil massage ni kalau tengok drama Luruhnya Bunga Cinta best juga kan? Seronok juga slot Akasia pukul 7 malam. Kita sekali lagi bersama dengan pelakon. Tapi sebelum tu terima kasih. Lega je rasa. Lepas ni awak pula. Sekejap lagi. Oh kena ya. Kita sekali lagi bersama dengan Anik dan juga bersama Bila. Untuk kita bicara tentang Luruhnya Bunga Cinta. Drama yang sedang dimainkan di TV3 dalam slot Akasia pukul 7 malam. Okey, tapi sebelum tu saya nak mulakan dengan Anik lah. Anik seorang model, mulanya sebagai seorang model dan kini dah semakin banyak sebenarnya lakonan-lakonan Anik. Mungkin boleh ceritakan sedikit untuk Luruhnya Bunga Cinta ini, apa watak yang dimainkan dan kenapa Anik setuju untuk mainkan watak ini? So betul, sebelum ni I ada buat modeling dengan commercial sikit. Sebelum tu pun I kerja museum dulu 2 tahun. Tapi apa yang mendorong saya untuk ambil watak ni is the same reason I nak masuk industri ni lah. I memang ada passion untuk berlakon. Saya, walaupun keluarga saya fokus on akademik sikit, kita ada darah seni lah. Masa awak kecil kecewa So, masa kecil dulu, I selalu... Bila cakap nak jadi pelakon, tak payah. Belajar dulu. Kita belajar. So, masa kecil dulu, I selalu buat tarian tradisional, persembahan, alu-alu. Masa sekolah pun, I join choir. Masa uni, walaupun I belajar bisnes dengan sejarah purba, I join theater lah macam tu. So, I rasa memang bersyukurlah dapat rezeki untuk jadi pelakon. Sebab bukan semua dapat jadi pelakon kan. Sebab semua... sorry, blur sikit. Tapi I memang ada passion lah. Okey, tapi Anik, awak ada package yang lengkap untuk jadi ada semua tu. Ada okey, baik. Dan Bella sendiri juga seorang model sebelum ini dan Bella pernah berlakon dalam watak-watak kecil. Tapi ini adalah watak Bella sendiri yang Bella bawa sebagai wataknya nama Cinta ya. Maaf. Bukan. Namanya apa? Alin. Saya adalah Alin. Okey. Before this saya memang ada berlakon tapi tak banyak sebab saya fokus on modeling. So this is like my second drama. But this is my first drama ever yang I kira watak big roles. Okey, nama watak tadi Awal. Awal dah Alin. So kira alhamdulillah rezeki saya dapat pertama kalinya berlakon dalam drama slot Akasia. Okey, baik. Dan apa cabaran yang mungkin Anik lihat setelah memasuki industri ini? Sebab sebelum ni modeling, ini lain sedikit. So, saya kan asal dari Kuching, Sarawak. So, dari segi bahasa tu susah sikit kan. Kat Sarawak kita cakap bahasa Melayu Sarawak ataupun Melayu baku ataupun bahasa ibu kita Melanau, Kayan Iban. So, dari segi slang Semenanjung tu cabaran yang paling
susah lah. Masih ada pelat tu kan. Dari segi bahasa. Baik. Macam Bella sendiri, ini adalah drama pertama Bella. Siapa yang paling banyak membantu Bella dekat set, yang bantu untuk menjiwai watak Bella sendiri? Okay, of course, I think semua cast banyak membantu. Abang director kita, Abang Rizal Baharudin pun banyak membantu. Macam kalau saya tak faham apa kan, abang, sebab ni kan first kan, saya banyak benda lagi yang saya tak faham. Abang, macam mana watak ni kan, watak Ali ni saya kena carry macam mana? Okay, awak kena macam ni, awak kena lock. Bila dia nampak saya dapat, okay, awak lock karakter tu. Dan of course, saya punya sparring partner, Reza Rosli, dia dalam tu dia adalah tunang saya. Dia banyak juga mengajar, sebab dia kan senior kan. So, dia mengajar saya, okay, you kena macam ni, macam mana nak menjiwai watak tu, feel dia macam mana. Dan juga rakan-rakan artis yang lain pun banyak memberi. Dia banyak memberi. So kita dari situ kita tahulah macam mana kan nak buat benda tu. So saya rasa sangat bersyukurlah. Baik. Dan saya nak tanya anda berdua, adakah betul cerita ni adalah adaptasi sebuah kisah ataupun drama Korea? Betul. Yes. Autumn in My Heart dulu. Dulu kan satu ketika dulu kan drama Autumn in My Heart ni kira macam meletup. Betul. Kan? So kita melayukan dia. Kita tak ambil 100%, kita ada tukar, but it's adaptasi daripada Autumn in My Heart lah. Jadi ini opanya lah. Mak saya dulu memang suka cerita ni. Kakak saya suka. Okey, baik. Untuk Anik sendiri, macam mana Anik dapatkan kata orang chemistry dengan pelakon-pelakon lain? Ada pelakon senior dan sebagainya. Macam mana chemistry itu dibina? Saya ni seorang pemalu sikit lah. So saya rasa very bersyukur. Semua actors semua very friendly. Bagi space untuk saya lebih relax lah untuk build chemistry. Yes, betul. Macam Reza Rosli, Bella, Auni dan semua pelakon veteran pun yang tolong saya lah. So, Baik. Jadi di rumah awak memang 7 malam je semua orang duduk depan TV ya? Mak saya semalam je tengok cerita, ada scene yang karakter Ara tu baling nasi lemak mak dia. Mak saya baling kasut kat TV. Emosi seorang ibu dapat tak? Bagaimana keadaan TV tu? Okey. TV baik. Dan bagi Bella sendiri, mungkin selepas ini Bella pasti ada harapan nak memainkan watak-watak yang tertentu. Ada tak apa-apa? Of course. Macam kalau dalam cerita ni saya adalah watak macam kira watak antagonis lah, lebih kurang macam tu kan. Yang jadi macam kita geram kan. Ramai dah geram dengan saya ni sebenarnya. Tapi saya tak nak memilih apa-apa watak. InsyaAllah kalau lepas ni dapat kan. Tapi saya nak watak yang baharu, yang boleh mencabar diri saya. Ini watak psycho. Ada? Mungkin watak psycho. Ada watak something new lah yang mencabar saya lagi, watak-watak baru. So. Baik. Jadi kami ucapkan selamat maju jaya kepada kedua-dua Bella dan juga Anik. Anik, ada apa-apa ucapan nak berikan kepada ibu awak yang sedang menonton ke? Takut pula dia balik kasut kat saya tak bagi awak ucapan. Jangan lupa saksikanlah Lurunia Bunga Cinta, Isnin Kejemaat pukul 7 malam di TV3. Baik, dan Bella? Bella. Alright, thank you so much siapa yang dah tengok Luruhnya Bunga Cinta. Dan jangan lupa sekarang ni kita di episod 12 hari ini. Kita dah 12. Dah hari ni dah 12 kan? So jangan lupa untuk tengok di TV3 dan siapa yang terlepas episod pertama tu korang boleh tengok di iQIYI. Stream di iQIYI pukul 8 malam. Sebab korang tak boleh terlepas satu scene pun tak boleh terlepas. Kita ni memang penuh dengan konflik dan sangat best. Drama, cinta semua tu. So make sure you guys watch it. Okey, baik Anik dan juga Bella, kami ucapkan selamat maju jaya dengan kalian punya kerjaya dan sebagainya. Semoga lagi banyak drama dan juga watak-watak yang kalian dapat selepas ini. Terima kasih banyak. Okey, baik sekali kita nak berhenti berehat seketika. Dan jangan ke mana-mana. Sambung masaj saya. Saya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kami nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan kita di Facebook yang sudi untuk berkongsi pelbagai pengalaman dengan kami. Kami minta maaf tak sempat nak baca semua, tapi percayalah kita orang baca sebenarnya satu persatu. Baik, tapi saya rasa kecewa sekarang ini. Awak tak nak tanya kenapa? Awak tak massage pun saya sampai ke kejap lagi. Okey, apa pun terima kasih sekali lagi kerana bersama kami dan WHI akan kembali esok dengan topik kesihatan di mana saya rasa ramai wanita di luar sana boleh berkait dengan masalah keputihan. Jadi esok kita dalami topik ini. Tak payah rasa segan, tujukan soalan anda dan terus bersama kami untuk kita kupas topik ini.
Okey, baik, terima kasih banyak-banyak. Kita kembali lagi esok jam 12.30 hari. Assalamualaikum dan jaga diri. Bye-bye. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami.